YouTube bersama dengan saya, Rider Helmet Pink. Okay guys, so korang tengok dekat belakang Pink ni adalah motor racing Pink. So untuk video kali ni, Pink nak bagi tahu dekat korang, nak reveal dekat korang berkenaan dengan spek motor Capri Pink, iaitu motor Legenda motor Legenda fuel injection 115 yang Pink gunakan untuk kategori Pro Am. So jom kita tengok apakah yang telah diubah dekat motor ni. Jom. Alamak, nak hujan dah pula. Hujan lah pula. Jadi kita sambung balik, okay? Okay guys, hujan dah berhenti guys. Inilah dugaan jadi YouTuber guys. Cuaca tak berubah. Cuaca tak menentu. So sekarang cuaca baru habis hujan. Kurang sikit lah lightingnya. Tapi tak apa, kita nak cakap pasal motor. So kita sambung balik cakap pasal motor ni. Kita start balik lah. Kita mulakan dengan bahagian body, iaitu bahagian luar. So macam korang tengok, bahagian body adalah bahagian dia standard, masih yang standard keluar kilang punya body. So body ni just kita hanya tukar dia punya warna. Cuma apa yang kita dah buang adalah macam lampu depan, lepas tu lampu brake belakang tu semua kita dah tukar lah. Kita dah buang sebabkan dekat dalam Capri kita tak perlukan pun menggunakan lampu depan dengan lampu belakang ni. So kita dah tukar dia punya handlebar dengan fiberglass, and bahagian depan ni pun kita tukar dengan fiberglass. And juga dekat bahagian belakang, yang bahagian kecoh pula kucing ni. Okay, so dekat bahagian belakang ni pun kita dah tukar juga. Macam korang tengok ni, kita dah tukar dengan bahagian fiberglass lah. So bahagian bawah ni kita kena letak belly pan, disebabkan disebabkan benda ni dia dah ada dekat dalam regulation. Dek, pergi dek, tolong dek, dia cari. Okay, untuk motor racing kita diwajibkan untuk pakai belly pan, disebabkan kalau andai kata terjadinya leaking ataupun enjin pecah, segala cairan yang keluar daripada enjin tu dia akan ditakung oleh belly pan lah. So sebab tu regulation Capri kita kena guna belly pan. Settle bahagian body part. So yang kedua, rim. Jadi untuk rim kita tukar kepada rim yang ringan sikit. Tapi mesti ada yang cakap kan, kenapa tak pakai rim standard? Okay, so boleh je kalau korang nak pakai rim standard, sebabkan kita tak pakai rim standard adalah rim standard ni dia berat. And ada juga soalan yang tanya kenapa tak pakai forge, kenapa tak pakai carbon fiber. Okay, so antara sebab dia tak boleh pakai, sebab regulation memang tak benarkan. So regulation hanya membenarkan kita tukar kepada rim alloy. So disebabkan itu Pink menggunakan rim alloy daripada Racing Boy SP522. So just warna ni kita tukar dengan kita spray sajalah. So itulah spek untuk rim. So untuk tayar pula, tayar kita menggunakan tayar yang bersaiz 90 untuk depan and 100 untuk belakang. So kita menggunakan tayar Dunlop KR, and tayar ni lebih kurang harga 600. Tayar ni memang tayar race. So sekali race kita akan tukar tayar lah. So every race kita akan menggunakan tayar yang baru. So yang seterusnya kita bercakap berkenaan dengan brake system dia. So brake system kita menggunakan Racing Boy punya sistem lah. So daripada dia punya brake pump, kita menggunakan brake pump Racing Boy. So kita menggunakan brake pump radial size 14mm. And kita moving on ke bawah, brake hose kita menggunakan steel braided punya brake hose. And caliper kita guna caliper 2-port. And kita tak perlu pun sebenarnya nak gunakan caliper yang macam Waisuku gunakan tu. Geng Waisuku guna yang Brembo. Sebab kan diorang letak dekat Waisuku tu Brembo yang sepatutnya untuk motor superbike, dan diorang letak dekat Kapcai. And benda tu dia terlampau kuat, overkill. Jadi benda tu tak perlu pun sebenarnya. Sebab kan dekat dalam racing, brake ni kita tak guna untuk berhentikan motor, tapi kita gunakan brake ni sebenarnya hanya untuk memperlahankan motor. So ada beza nak berhenti dengan perlahankan motor tu beza. So disc kita gunakan disc yang floating disc, tapi disc ni pun kita dah modify sikit. So brake ni kita dah floatingkan lagi, kita dah modify bagi dia lebih floating lagi, supaya bila dalam corner nanti, masa dalam corner Pink boleh tekan brake tanpa motor tu tegak dan terjatuh. Jadi sambil corner kita boleh tap braking lagi. And yang seterusnya, so untuk clutch system kita menggunakan clutch lever kita gunakan Racing Boy. Kita turun ke bawah, kita tengok dekat cover clutch ni kita menggunakan cover clutch SND, and gearbox kita menggunakan gearbox SND juga.
So gearbox ni sebenarnya pemilihan yang sangat-sangat penting. Kita kena pilih gearbox yang kuat disebabkan masa kita drop gear, kita maintain pada RPM yang tinggi. So untuk gearbox kita memang kena pilih gearbox yang boleh tahan lasak punya lah. Okay, logik dia dekat sini untuk nampak motor pink dah berbunyi dekat situ. So logik dia dekat sini, kalau kita menggunakan untuk daily use punya motor, kita change kita dropping gear pada 3000 RPM. Tapi kalau untuk racing, Pink memang maintainkan RPM tu 10,000 paling minimum. Korang boleh bayangkan tak macam mana enjin tu mengaum bila kita drop gear. Dia bang, dia macam sangat-sangat kuat. So untuk mengelakkan daripada gigi-gigi tu, yang gigi-gigi dalam gearbox tu patah ataupun rosak, kita kena gunakan gearbox yang memang tahan punya lah. So gearbox yang racing lah. Untuk dia punya clutch pula, kita dah tukar kepada hyper clutch. Clutch plate dia kita menggunakan clutch plate daripada Tobaki sebabkan dia tahan panas. Settle bahagian clutch system. Yang seterusnya kita tengok footrest. So macam footrest ni, Pink menggunakan footrest racing daripada Racing Boy. So far sepanjang penggunaan footrest racing ni bagus lah. Sebab bila dia jatuh, dia tak akan merosakkan chassis lah. So dia akan patah dekat sini saja. Dia tak akan merosakkan chassis. Dia direka untuk patah dekat sini supaya dia absorb impact. Itulah sebab kenapa kita menggunakan footrest racing dekat motor racing. Untuk hand control pula, yang ni kita menggunakan fast throttle dekat tepi ni, lever guard. So lever guard ni memang wajib pakai. And handlebar pula, kita menggunakan handlebar daripada YY Pang, iaitu yang dah dikepakkan. Ramai juga yang tanya hari tu, kat mana nak dapatkan handlebar ni? So korang boleh pergi ke YY Pang. Seterusnya kita tengok dekat bahagian meter pula. Okay, kalau korang tengok meter ni, kita dah custom lah. Dekat bahagian meter ni kita dah potong ikut meter yang nak dimasukkan. So kita menggunakan meter kosong. Jadi korang boleh tengok dekat sini. So tak banyak benda pun yang ada dekat dalam meter racing ni. Yang paling penting sekali sebenarnya adalah RPM. So rider sebenarnya, kalau rider yang dah pro, dia tak perlu pun tengok meter. Dia hanya perlu dengar bunyi enjin, baca bunyi enjin je untuk tahu dekat mana kedudukan RPM yang sesuai untuk shift gear ataupun apa-apa feedback lah yang kita perlu bagi dekat kita punya mekanik. Yang seterusnya kita pergi ke bahagian absorber dia pula. So absorber, Pink menggunakan absorber daripada Racing Boy. Pink menggunakan DB2 Plus Race Kit. Yang ni memang khas untuk race punya, okay. And rantai, Pink menggunakan rantai daripada DID ERZ. So yang ni rantai yang memang spek Moto3 pakai. Jadi setiap race pun memang kita akan tukar rantai lah, sebab kita tak nak risikokan rantai putus. Benda yang nampak simple tapi sebenarnya benda tu akan memberikan kesan yang bahaya, ataupun ada kesan-kesan lain lah sebenarnya. Sebab kalau daripada penjagaan rantai pun kita boleh naikkan horsepower. So sebenarnya penjagaan rantai ni sangat-sangat penting untuk motor racing. Jadi kita menggunakan rantai 415 ERZ. And sprocket, kita pakai sprocket aluminium disebabkan ringan. And sprocket ni kita pakai buang. And size sprocket dia bergantung mengikut track yang kita pergi lah. Untuk motor racing Pink, kita pakai size sprocket antara size 35 hingga ke 58. So seterusnya togat. Togat ni dia punya function adalah untuk mengelakkan kaki rider termasuk ke dalam rantai jika berlakunya kemalangan. Nampak kau, ayat aku dah formal sangat dah ni. Okay, so sekarang kita akan pergi ke ni yang paling banyak korang tanya adalah spek engine. Untuk ECU, Pink menggunakan ECU daripada Tuneboss. And quick shifter pun quick shifter daripada Tuneboss juga. So quick shifter yang kita gunakan ni adalah quick shifter load cell. So yang ni yang memang mahal punya spek lah. So far setakat ni Pink tidak mengalami masalah apa-apa pun menggunakan ECU daripada Tuneboss dan juga quick shifter. Bagi Pink rasa ECU Tuneboss ni memang senang kita nak baca, and rider sendiri pun boleh faham daripada data logging tu semua. So okay, so kita masuk untuk spek engine pula. Okay, untuk Pink punya kategori Pro Am, dia punya maximum spek adalah 115cc. So disebabkan Pink masuk kategori yang memang dah 115cc maximum, jadi motor yang Pink gunakan memang dah 115cc. So untuk block dan juga piston memang dah standard keluar kilang, memang dah macam tu. So memang tak boleh nak tukar lagi dah. So bagi siapa yang tanya dekat Pink, Pink pakai block apa, piston apa semua, yang tu adalah standard kilang punya. So kita masuk head pula. Head dan juga valve adalah standard size. Valve kita tak boleh gunakan yang titanium. Angle valve pun tak boleh nak ubah. Size valve pun tak boleh ubah. Jadi apa yang korang tengok dekat motor Pink ni adalah yang memang standard keluar kilang. Cuma head sahaja kita potting. Head yang Pink pakai adalah head yang standard keluar kilang, cuma kita potting sahaja. Benda ni bukan Pink tak nak, okay? Memang regulation tak bagi. Okay, lepas tu mesti ada yang tanya, ada jack-jack ke?
Okay, so untuk regulation tak boleh jack-jack. Memang kena standard saja. Stroke memang kena standard. Mesti korang tanya kan, motor hampir standard lah kan untuk keluar race. Berapa pula horsepower? Disebabkan motor ni Ping masih lagi gunakan untuk race. Jadi Ping tak boleh bagi tahu exact horsepower. Sebab dia rahsia guys. Tapi Ping boleh bagi tahu antara-antara. So dia di antara 15 hingga ke 21 horsepower atas mainline dyno. Untuk bateri motor pula, of course lah, Ping menggunakan bateri Koyoko lithium battery. Disebabkan kita guna lithium battery ni, bateri lithium dia lebih ringan. Dalam racing, berat memainkan faktor besar. Jadi pemilihan bateri, sekecil-kecil benda pun lah kan, dekat dalam motor ni, apa-apa pun yang melibatkan berat, kita memang sangat-sangat ambil berat lah benda tu. Nampak? Berat ambil berat. Ada juga yang tanya soalan, kenapa seat motor macam ni? Ni sebenarnya adalah hub. Okey, disebabkan kapsai ni dia tak ada tank. So inilah sebenarnya yang dijadikan tank untuk tempat rider berpaut. So setiap kali kita orang nak corner, hub ni sebenarnya adalah rujukan untuk kita dan tarik motor kita lah. Lebih senang tempat rider nak berpaut lah. So sebab itulah kita buat seat untuk motor Capri macam ni. Dia ada function, dia bukan saja-saja suka-suka lah ada benda ni. Dan saiz hub ni juga sebenarnya adalah berbeza-beza, dia ikut rider. Ada rider dia suka besar, ada rider dia suka kecil. So yang ni memang dia dah ukur. Semua ni memang ikut rider lah. So motor ni motor Ping, jadi ikut kesukaan Ping lah. Lupa pula Ping nak tambah berkenaan dengan throttle body. Untuk throttle body pun sama, kita hanya boleh menggunakan yang standard keluar daripada kilang. Hampir semuanya standard. Tapi motor padu kan, motor kuat kan. Tengok macam mana Tiumbos buat motor, memang kuat gila lah. So jadi Ping rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Harap informasi ni berguna untuk korang. Kalau korang ada apa-apa lagi soalan berkenaan dengan motor, korang boleh tinggalkan komen korang dekat bawah ni. And Ping rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Korang jangan lupa untuk share, subscribe, like and komen Radar Ping. Sampai berjumpa lagi di lain video. Bye.